والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, kita masih membicarakan ayat 38 di dalam surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya itu merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhan mereka itu akan dikumpulkan. Di ayat 38 ini memperumpamakan binatang itu serupa manusia. Dan kita telah sebut beberapa contoh, beberapa sifat kenapa diumpamakan sedemikian dalam pertemuan yang lalu. Dan kemarin kita dah bicarakan tentang sedikit kisah seorang Nabi yang Allah anugerahkan ia memahami bahasa binatang, yaitu Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Dan sebahagian ulama menyebut dalam kitab tafsir, qala ba'dul mufassirin, hunaka 'asharatun min dawabid dunya tadkhulul jannah. Ada 10 jenis binatang di dunia ini yang bakal masuk syurga. Sebahagian ulama tafsir sebut sedemikian. Yang pertama, al-buraq alladhi rakibahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lailatul Isra. Yang pertama, al-buraq yang telah dinaiki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra Mi'raj. Yang kedua, unta Nabi Saleh. Naqatallahi wa suqiyaha fa'aqaruha faladam alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha. Naqatallahi wa suqiyaha, unta Allah. Yang ketiga, himar al-Uzair. Pada juzuk ketiga diceritakan tentang kisah Uzair, muka surat 2, juzuk ketiga. Muka surat sebaliknya daripada ayat kursi. Jadi muka surat 3 mula dengan tilka rusul. Dalam muka surat itu ada ayat kursi, ayatul kursi. Muka selepas ayat 259, أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس
وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Ayat 259 di dalam surah Al-Baqarah. Atau seperti orang yang melalui sebuah negeri yang bangunannya telah roboh hingga menutupi runtuhan atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur. Lalu Allah mematikan orang itu selama 100 tahun. Kemudian dibangkitkannya kembali, yang dihidupkan kembali. Dan Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Macam kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi 309 tahun merasa tidur sekali hari saja. Kalau lagi saya orang ini pun 100 tahun tidur merasa sebahagian hari. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yazanna. Maka lihatlah kepada makanan kamu dan minuman kamu. Ia tidak berubah. Ia belum berubah. 1 tahun dia hidup, makanan dia pun dipelihara tak rosak dan tak ada. Wanzur ila himarika, dan lihatlah pula kepada keldai engkau yang telah menjadi tulang belulang. Keldai itu mati hancur habis. Walinaj'alaka ayatan linnas, dan agar kami jadikan engkau sebagai tanda kekuasaan kami bagi manusia. Wanzur ila al-'izami, dan lihatlah kepada tulang-tulang. Kaifa nunshizuha, bagaimana kami menyusun kembali. Summa naksuha lahma, kemudian kami membalutnya dengan daging. Falamma tabayyana lahu, maka ketika jelas baginya, qal, ia pun berkata, a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadirun, aku mengetahui bahawa Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Aku meyakini bahawa Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi cerita ayat 259 ni cerita tentang Uzair dan Kaldai. Kemudian yang keempat, unta yang telah disembelih oleh Nabi, bukan unta, lembu yang telah disembelih oleh Nabi Ibrahim AS kepada tetamunya di kalangan para malaikat. Ajlun haniz. Haniz ni anak lembu. Anak lembu ke anak unta yang muda. Pasal apa? Nak jamu tetamu, kena jamu hak sedap. Hak sedap ni lembu muda, umur 6 bulan 7 bulan. Istilah bahasa Arab dia panggil haniz. Hanun yazal. Kita ada makan lembu tua, ni nak korban ni kena tua lagi teruk nak makan. Tapi kalau lembu muda, dagingnya lembut manis, macam kita makan kebau muda. Dulu pi belah baling dia sembelih lembu kebau muda, buat sup jamu mufti. Saya pi dengan mufti telan, saya pun telan juga. Tuan rumah kata saya nak jamu mufti mai kampung saya nak sembelih kebau muda buat sup. Dagingnya lembut dan manis. Maka Nabi Ibrahim AS sebab tu nak jamu kat tetamu, cari makanan yang paling sedap. Ajlun haniz nama dia. Yang kelima, kibah yang Allah tukar dengan Nabi Ismail AS ketika korban. Masa Nabi Ibrahim nak sembelih, wa fadainahu bidzibhin azim, kami tukar Nabi Ismail itu dengan
seekor binatang sembelihan yang besar. Kibah, binatang berkaki dua yang sedap dimakan. Burung apa lepas sebut lah? Burung puyuh kan lah. Burung apa lah? Tuan-tuan tahu. Daging dia rasa macam hati ayam. Burung pipit, burung punai, burung apa? Binatang yang berkaki 4 yang paling sedap, kibah. Kita tak tahu kibah duk kot ni mana nak ada. Lah orang belah kibah. Tapi kalau orang pergi Mekah, time haji ke umrah ke orang nak ubat dam ke semua tu, mereka buat sup kibah, mereka buat masakan daging kibah. Budak-budak kita ada pakat pulun tu, kawan-kawan saya duduk Mesir pergi buat umrah, buat haji, orang pakat main daging kibah sembelih di Mekah, hantar main. Pulun tak cukup, lama-lama sekali jumpa. Kibah ni dia macam kambing biri-biri, ekor ada kembang. Daging kibah adalah daging yang antara binatang yang paling sedap. Depa lah kata, orang tua-tua kata betul ke tak tahu, saya biasa makan sup kibah. Dah ni pun ada, tapi kat sini orang 1000 lebih seekor. Kibah yang Allah Ta'ala tukar dengan Nabi Ismail itu, kata sebagian ulama tafsir, bakal masuk syurga. Seterusnya yang ketujuh, yang keenam, Al-Hudhud, burung hudhud yang membawa berita kepada Nabi Sulaiman tentang kerajaan Sabak. Nabi Sulaiman AS duduk di Palestin, kerajaan Sabak duduk di Yaman. Pemimpin kerajaan Sabak tu Ratu Balqis, yang tolong bawa berita masa tu burung hudhud. Mai duk cerita kat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman terima berita daripada burung hudhud. Tak kena tengok WhatsApp. WhatsApp tak ada. Kita lah nak dapat berita luar kena tengok WhatsApp. Berhenti mengaji lama sikit, susah hati ni WhatsApp masuk banyak mana. Malam pergi singgah mayang maghrib satu surau. Tu imam surau tu wirid, habislah Allahu Akbar 33 kali. Dia pergi tambah pula, afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalam hati saya, tu dia panjang wirid namanya banyak. Kita lama-lama sekali jumpa masa lama, depa hari pun zikir gitu. Kita rasa lama, padahal bukan banyak mana pun, 20 tu dia zikir. Saya bilang-bilang, tak banyak mana. Kita dekat nak berhenti awal, pasal kita wa qalbuhu mu'allaqun bi handphone. Hati kita terikat dengan handphone, saja nak tengok handphone mana. Dulu orang habis sembahyang maghrib, orang tak ada kuliah, mangkit pergi duduk tang-tiang ke tang dinding, usin tasbih, zikir. Lah ni dia mangkit pergi duduk tang dinding, dia buka handphone, main ikut belakang. Buat macam mana musim dia lagu tu. Jadi mukjizat yang Allah bagi kepada Nabi Sulaiman, dia boleh berdialog dengan seekor burung nama Al-Hudhud yang bawa berita. Kita lah boleh tahu berita jauh melalui alat komunikasi. Nabi dulu Allah Ta'ala berikan mukjizat. Ada juga kisah Hudhud ni, dialog dalam Quran. Yang ketujuh yang kita baca kemarin, An-Namlah, ratu semut, yang berkata kepada sekumpulan semut, ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ayat dalam surah An-Naml kemarin. Yang ke-8, kalbu ahli kahfi, anjing ahli kahfi, yang kita baca dalam surah
kahfi. Wa kalbuhum wasaminuhum kalbuhum. Yang kesembilan, ikan yang telah menelan Nabi Yunus, al-hut alladhi iltaqama Yunus. Dan yang ke-10, Baqarah Bani Israel, lembu betina yang diceritakan dalam surah Al-Baqarah. Mana dalilnya? Wallahu alam. Yang sebut siapa? Ba'dul mufassirin, sebahagian ulama tafsir. Jadi binatang-binatang ini membawa kisah, diabadikan kisah mereka dalam Al-Quran. Kisah para nabi dengan binatang-binatang yang di kalangan mereka. Kisah para wali Allah dengan binatang. Ashabul Kahfi wali Allah dengan anjing. Baqarah dengan Nabi Musa. Semut dengan Nabi Sulaiman. Hud dengan Nabi Sulaiman. Kibah dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Al-Ijlu, anak lembu dengan Nabi Ibrahim. Himar dengan Uzair, kasih Allah. Unta Nabi Saleh. Al-Buraq yang paling tinggi dengan Nabi besar Muhammad SAW. Kita duk hafal bukankah cerita lagu ni? Kalau orang tanya pula, ya ustaz, ingat dah 10 abang orang ustaz kita ingat. Yang kita ingat sang kancil dengan kura-kura, dengan arnab itu kita ingat. Dengan boya lah apa. Sebab kita kecil-kecil dulu mengaji cerita dongeng lagu tu. Sampai ketua ingat. Sang kancil dia kalah dengan siapa, arnab kalah dengan kura-kura, menang kalah, semua kita hafal tu. Cerita hak dalam Quran tentang binatang tak ada. Tak ada dalam minda kita. Ada ulama susun kisah tentang binatang-binatang dalam Quran, kisah binatang dengan Nabi Muhammad SAW, kisah biawak pasir, kisah serigala, kisah unta. Banyak kisah yang disebutkan dalam sejarah dalam Quran dengan para nabi. Dan salah satu daripada ajaran Nabi SAW ialah pesanan baginda kepada kita sebagai orang Islam, orang beriman, perlunya kita bersifat belas kasihan kepada binatang. Dulu zaman pak kita dulu, orang duk pelaga kebau. Saya dengar cerita, wallahu alam. Tu hak pak bawa yang anak karim. Pelaga ayam pak sekali, anak sekali. La ada tak ada, wallahu alam. Main judi pula tu, pelaga ayam, pelaga kebau. Siapa menang dapat duit. Jadi apa hukum pelaga kebau? Orang putih ni pelaga lembu. Ulama kita memfatwakan haram kita pelaga binatang untuk kegembiraan kita, walaupun kita rasa syok tengok pelaga kebau pelaga lembu. Musara'atus siran, pelaga lembu. Nabi SAW melarang anit tahrish bainal bahaim, pelaga binatang. Tuan lembu lu syok tengok lembu yang teruk. Jadi Nabi SAW ajak dan berpesan supaya kita bersifat belas kasihan kepada binatang. Melarang tuan binatang menyakitkan binatang itu, memenatkan binatang itu lebih daripada sepatutnya, membebankan dia dengan bebanan berat. Buh atas belakang dia nak bawa tadi menyengit. Belah binatang dia, kuda binatang tu sungguh-sungguh. Ada dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah, Nabi SAW melalui di sisi seekor binatang, seekor unta yang telah bertemu belakang dia dengan perut dia. Maksud dia kurus telajak. Perut dengan belakang tu duduk dekat. Kalau gemuk, perut duduk macam lain, belakang duduk atas, perut duduk bawah. Ni tak, perut dengan
kulit perut dengan belakang tu dekat sebab terlalu kurus. Pasal apa terlalu kurus? Terlalu lapar. Tuan duk pulun makan, binatang dia tahan tak bagi makan, sampai kurus. Maka Nabi SAW bersabda, ittaqullaha fi hadhil bahaim. Takutlah kamu semua kepada Allah pada binatang-binatang ni. Farkabuha salihatan wa kuluha salihatan. Maka tunggangilah ia dalam keadaan ia elok dan makanlah ia dalam keadaan dia elok. Nak guna dia, nak ambil manfaat daripada dia, bagi dia jadi elok, jangan biar kurus gitu. Itu satu riwayat. Kisah yang kedua, Nabi SAW masuk dalam satu kebun, satu bustan milik seorang Ansar. Berjumpa dengan seekor unta. Apabila Nabi SAW melihat unta itu mengerang, menangis. Hannal jamalu wa dharafat ainah. Unta itu qiyau sambil mengalirkan air mata. Unta kenal Rasulullah, dia nak mengadu kat Rasulullah. Dia tengok Rasulullah masuk dalam kebun, dia bersuara seperti mengerang menangis dan air matanya mengalir daripada dua mata dia. Maka Nabi SAW pergi kat dia, sapu di belakang telinga dua-dua belah. Unta tu diam. Kita kalau budak riau, anak kita riau, kita peluk dia kan, kita gosok kepala dia kan, gosok badan dia kan, dia sengak. Mau riau kita pergi duit tambah penampak pula, zak kekah pula, kuih dah kahal. Nabi SAW pujuk unta tadi dengan gosok di belakang kepala dia, dekat telinga. Lalu diamlah unta itu. Maka Nabi SAW tanya, man rabbu hadzal jamal, ay man sahibu hadzal jamal, liman hadzal jamal, siapakah tuan unta ini? Unta ini milik siapa? Maka datanglah seorang pemuda daripada Ansar. Dia kata, dia mengaku hak dia. Maka Nabi SAW, pemuda tu mai tak ada mengaku. Rasulullah SAW bersabda, afala tattaqillaha fi hadhihi al-bahimati allati mallakaka Allahu iyyaha fa innahu syaka ilayya annaka tuji'uhu, ila akhir al-hadis. Apakah kenapa engkau tidak takut kepada Allah pada binatang ini yang Allah menjadikan engkau sebagai pemiliknya? Sesungguhnya ia telah mengadu kepada aku bahwasanya engkau menyakitinya dan engkau memberatinya dengan banyak kerja dan mengatasi kemampuan dia. Kerja bagi teruk lebih daripada kemampuan dia, makan bagi sikit sampai dia sedih dan dia mengadu kepada Nabi SAW. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Hadis yang ketiga, Nabi SAW melarang daripada menyakiti binatang, bagi berdiri lama, bagi lama duduk tanpa ada keperluan. Tahap binatang berdiri selalu sampai tak boleh duduk, padahal dia macam kita ke, ada ketika berdiri, ada ketika duduk, ada ketika nak tidur. Bagi duduk selalu tak mangkit-mangkit pun tak mau juga. Unta kalau romboh tang kepala lutut dia tu, igal tu arah buah atas kepala, tu asal dia untuk ikat lutut unta supaya tak berjalan, tak lari. Unta dia lipat macam sujud, kita buh kat tali tu di lutut, pakai tak mangkit sejam, sehari, 10 hari tak boleh mangkit, kena jam, kena kunci tu. Kita buh tu kat unta, tak boleh. Ada negara tertentu bila dia hukum dalam penjara, hak tidur tak mangkit, duduk tak pergi mana, satu siksaan. Maka binatang ni pun gitu juga.
ia masuk, baginda telah masuk berjumpa sekumpulan manusia, satu kaum, mereka berdiri atas, mereka berhenti atas binatang mereka, duduk atas binatang dalam memberatkan binatang itu, meletihkan binatang itu. Maka Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Ya'la dan At-Tabrani, irkabuha salihatan, irkabuha salimatan wada'uha salimatan wala tattakhizuha karasiya li ahadithikum fit turuqi wal aswaq. Tunggangilah binatang-binatang ini secara selamat dan tinggalkan ia secara selamat, dan jangan kamu jadikan binatang-binatang ini seumpama kerusi-kerusi untuk kamu berbicara di jalan-jalan dan di pasar-pasar. Kita duduk di rumah kita nak bersembang, ramai rumah kita pakai duduk atas kerusi. Tak apa, kerusi bukan binatang, duduklah sejam 10 jam pun. Tapi kalau kita naik kuda, orang Arab naik kuda pergi mana-mana sampai tengah jalan jumpa kawan duduk bersembang atas kuda tu, lama-lama serupa sembang atas kerusi, letih nama Allah tu. Maka Rasulullah kata, jangan jadikan binatang itu umpama kerusi untuk kamu bersembang di tengah-tengah jalan, di tepi-tepi jalan atau di pasar-pasar. Pergi pasar pakai naik kenderaan, naik kuda, naik unta, lepas tu berhenti bersembang atau 3 jam. Unta tu duduk berdiri, kuda duduk berdiri, tuan duduk atas kuda, duduk atas unta, macam mana duduk atas kerusi. Kerusi duduk 14 jam pun dia tak letih, sebab dia kerusi. Binatang mau buat aku tu letih dia. Rasulullah pesan jangan menyakitkan, meletihkan binatang lebih pada kemampuan dia. Sambungan hadis menyatakan, farubba markubatin khairun min rakibiha wa aktsaru zikran lillahi minhu. Kemungkinan binatang yang ditunggang itu lebih baik daripada penunggangnya dan lebih banyak berzikir kepada Allah daripada penunggangnya. Binatang kita bela tu kena baik pada kita. Bela lembu sampai ambil lembu tak tutup aurat, lembu baik pada tuan lembu. Bela burung, bela kambing sampai tak semayang, lembu baik lagi, kambing baik lagi. Tuan kambing bawa, tuan burung bawa burung pergi masuk hutan, tak nak tangkap, nak buat denok, cari burung lain main. Pergi pas subuh balik sebelum maghrib. Pergi bila pagi Jumaat, bukan Jumaat lautan dulu, tahan burung sampai tak sembahyang Jumaat. Ada orang lagu tu masuk dalam hadis ni. Burung tu baik pada tuan. Bela lembu sampai buat dosa, lembu baik pada tuan. Kemungkinan binatang yang kamu bela, yang kamu tunggang itu lebih baik pada kamu yang menungganginya, dan lebih banyak berzikir. Tuan tak sembahyang, binatang dia bela berzikir kepada Allah yang kita baca kemarin, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Ada riwayat yang lain Nabi SAW melarang kita bunuh katak dengan bersabda naqiquha tasbih. Riwayat Imam An-Nasa'i. Suara katak itu merupakan tasbih kepada Allah. Hukumnya makruh bunuh. Dan ada hadis cerita seorang perempuan masuk neraka kerana kurung seekor kucing, tak bagi makan dan tak membiarkan, tak melepaskan kucing itu untuk cari makan sendiri. Hadis Imam Bukhari dan lainnya. Dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin rabatatha atau habasatha falam tut'imha walam tada'ha ta'kul min khashashil ard. Masuknya seorang perempuan ke dalam neraka disebabkan seekor kucing yang ia ikat atau kurung. Dia tak bagi makan kat kucing itu dan tak melepaskan kucing itu cari makan. Mati kucing itu kelaparan.
walaupun perempuan tu ahli ibadat. Wa naha 'anil tahrish bainal bahaim, wa dhalika bi tasliti ba'dihha 'ala ba'din bil adha wa tahyijha bil ifsad. Hadis Imam Abu Daud dan Tirmizi. Nabi SAW melarang kita menyakiti binatang, membangkitkan binatang untuk melakukan kerosakan. Dan dalam riwayat Imam Abu Daud, Nabi SAW melarang daripada manusia menyakiti burung-burung dengan anak-anaknya. Apabila ada orang yang mengambil anak kepada burung yang kecil, datang burung tu dalam keadaan sakit hati, Rasulullah bertanya, man faja'a hazihi biwaladaiha, siapa yang menyakiti ibu kepada burung ini dengan mengambil anak-anaknya, ruddu waladaiha ilaiha, kembalikan anaknya kepadanya. Dan baginda melihat qaryatan nahlin, satu tempat, satu sarang lebah, qad harraqaha ba'duhum, telah dibakar oleh sebahagian. Man haraqa hadhihi, siapa bakar ni? Mereka jawab, kami. Baginda menjawab, innahu la yanbaghi an yu'azziba bin nar illa rabbun nar, tidak sepatutnya menyiksa dengan api melainkan Tuhan kepada api. Ini hadis-hadis menyatakan makruh kita membakar binatang. Kalau nak bunuh cara lain. Dan Nabi SAW melarang daripada menjadikan burung, membunuh burung secara abasan, secara sia-sia, tak ada tujuan apa. Kalau kita bunuh burung, bunuh ikan untuk kita makan, bunuh ayam untuk kita makan, tak apa, pasal kita nak makan tak. Saja bunuh biar. Bunuh lembu saja tinggal, sembelih lembu tinggal, daging itu bukan nak makan pun. Bunuh burung tahu itu saja, tak boleh. Man qatala usfuran ajja ila Allah yaumal qiyamah, siapa membunuh seekor burung, dia mengadu kepada Allah hari kiamat, ya Rabbi inna fulanan qatalani abathan walam yaqtulni manfaatan. Hadis An-Nasa'i. Wahai Tuhanku, sesungguhnya si fulan telah membunuh aku secara sia-sia dan dia tidak membunuh aku untuk dapat manfaat. Kita sembelih ayam, kita sembelih burung untuk dapat manfaat, kalau kita nak makan, silakan yang tu, boleh. Saja-saja bunuh lempak syok tengok tak boleh. Pergi tangkap ikan balik tahu, tak boleh. Pergi tangkap ikan balik makan, silakan. Bagi kat jiran, silakan. Bagi kat kucing, bagus. Kalau pergi tangkap ikan balik tahu saja syok-syok, dia kata tangkap ikan di laut, mengai ikan di sungai, dapat ikan lempak begitu, tak boleh. Untuk manfaat silakan. Tak ada orang buat kerja gitu. Kalau orang buat kerja gitu memang teruk lah, buat letih ya. Pergi tangkap ikan teruk-teruk bila tahu. Jadi kita ambil manfaat. Dulu kita pernah cerita dalam sebuah kitab, kata kalau kita bersiang ikan, ayam ikan tu masih boleh dapat manfaat. Pi juruh di pokok jadi subur, dia jadi baja. Selagi boleh manfaat silakan. Kalau buang tak ada masalah, sebab dia ayak daripada basuhan ikan. Tapi selagi kalau dah ada manfaat, boleh dimanfaatkan. Dan di antara manfaat dia menyuburkan tanam-tanaman, dia jadi baja. Kepala ikan, perut ikan nak kita buang, buh dalam tong sampah. Kalau kita tak mau buh tong sampah, pituk di perdu pokok yang kita tanam, dia akan jadi baja kepada pokok itu. Dalam sebahagian kitab disebut sedemikian. Melarang kita selagi kita boleh ambil manfaat, guna.
Dan ada hadis menceritakan baginda memberi pesan supaya belas kasihan dalam menyembelih binatang dan berbuat baik kepadanya. Dan baginda bertanya kepada orang yang membaringkan seekor kambing, kemudian dia menajam mengasah pisau depan kambing itu, aturidu an tumitaha mautatain, apakah kamu nak mematikan kambing itu 2 kali mati? Halla hadatta syufrataka qabla an tubji'aha, kenapa engkau tidak menajamkan pisaumu sebelum kamu membaringkannya? Hadis Imam Tabrani. Daripada hadis ni ulama fiqh kata makruh asah pisau depan binatang kita nak sembelih. Jangan duk pitayang pisau kat dia, asah depan dia, dia tengok dia nak pisau ni nak buh tengkok aku, duk tayang tu, aku takut lah. Asah pisau di belakang binatang tu, jangan tunjuk kat dia. Sembelih dengan pisau tumpul makruh, asah pisau nak bagi tajam depan binatang tu pun makruh. Sampai peringkat tu dibahaskan oleh ulama. Dan ada hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam hadzara min ittikhadil hayawan wa kulli dhi ruhin gharadan, memberi amaran jangan sampai kita menjadikan binatang dan setiap makhluk yang ada roh sebagai tempat tujuan untuk kita melontar. Ambil burung ikat di pokok, ambil kucing ikat di pokok, balik tak ada pasal-pasal apa. Ambil lembu ikat, ambil kutil batu, baling lembu, tak ada pasal-pasal apa, saja syok tuju siapa tangan pakar lembu yang sakit, kita syok dia tengok dia kena. Tak boleh. Tapi kalau kita menyakitkan binatang kerana dia memudaratkan dia kita, yang tu kita bahas hari lain pula, mungkin esok. Apa hukum membunuh atau menyakiti binatang yang memudaratkan kita? Kalau dia memudaratkan kita, yang tu kadang dibenarkan. Kera duk main pergi jahanam doyan kita, khinzir main duk cabut ubi kita, nyamuk main duk ketik kita, kita buat penampak nyamuk tu mampu. Kita bunuh nyamuk pasal dia memudaratkan kita, yang tu dikecualikan. Oh, tak boleh bunuh binatang, nyamuk main pun biar teruk kita. Binti habis nyamuk, awak tampak nyamuk, ustaz mengajak kata kena kesian kat binatang, habis mengaji tak habis tu. Ada yang disuruh, ada yang dikecualikan. Macam kita mengaji bab mengumpat, ada mengumpat yang diharamkan, ada mengumpat yang dibenarkan. Mengaji bab bohong, ada bohong yang diharamkan, ada bohong yang dikecualikan. Nanti kita jumpa semua dalam kitab bab-bab tu. Sama dengan binatang, ada binatang yang tak boleh kita bunuh, ada binatang yang bunuh dapat pahala banyak. Barang siapa yang membunuh seekor cicak dengan sekali pukul, dia diberikan 100 pahala. Hadis Imam Muslim. Man qatala wazaghatan bi awwali darbatin falahu 100 hasanah. Siapa yang membunuh seekor cicak dengan sekali pukul, Allah anugerah 100 pahala. Kalau 2 kali baru mampu, duna dzalik, kurang daripada 100. 3 kali baru mampu, kurang daripada tu lagi. Besarnya pahala bunuh cicak. Bunuh apa lagi dapat pahala? Bunuh tikui dapat pahala. Bunuh kalajengking dapat pahala. Bunuh binatang fasik yang kita akan pelajari. Ada binatang-binatang yang kita tak boleh kesian, bahkan kita dituntut bunuh, sama ada di tanah halal atau di tanah haram. Jumpa di Mekah pun bunuh. Kalau jengking, tikui yang duk kesian, ni duk pergi kesian kat tikui macam kesian kat kucing, tak kenal. Kalau binatang itu memudaratkan kita, memudaratkan tanaman kita, kita boleh ambil tindakan kerana dia bawa mudarat kat kita. Nanti kita tengok dia punya hujjah dan dalilnya. Ini sebagai contoh
bab binatang, kesian kepada binatang. Ada lagi yang ulama sebut, dan contoh-contoh yang tak boleh kita buat kepada binatang, masa tidak mengizinkan, nanti kita sambung besok pula dalam huraian ayat yang kita baca sekarang ini. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.